شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nadir ataupun pengurusi masjid, barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, ibu-ibu yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Ini adalah siri yang ketiga selepas daripada dua siri sebelum ini di masjid sekitar semalam Masjid Tun Abdul Razak. Jadi tujuan utama sebenarnya saya ini kali pertama secara rasmi lah datang berkuliah di Perlis. Sebab kita berasal daripada ataupun tinggal sekarang di Selangor, di Sungai Buloh, Selangor. Oleh kerana menghantar adik ipar masuk ke Kolej Universiti Islam Perlis, jadi kawan-kawan di Jabatan Agama Islam tahu, dia susun pula kuliah. Tak apalah, kiranya menyelam sambil minum air, begitulah lebih kurang ya. Ala kulli hal, satu benda yang menarik adalah kuip itu sendiri, kalau saya boleh sentuh sedikit ya, Kolej Universiti Islam Perlis. Semalam ketika kami daftar adik ipar tu, maka ada taklimat. Dalam taklimat itu dia nyatakan kuota untuk beasiswa pengajian secara percuma ditanggung 100% oleh Majlis Agama Islam ataupun Jabatan Agama Islam itu masih lagi ada kekosongan. Jadi saya terfikir, apakah orang Perlis sendiri tak berapa minat nak hantar anak cucu mereka belajar secara percuma itu? Sebab saya ingat itu antara perkara ajaib atas muka bumi hari ini, tuan-tuan ya. Belajar free diploma yang kos dia hampir 20,000, 30,000 ditanggung oleh kerajaan negeri ataupun oleh dengan dengan ihsan ataupun dengan tanggungjawab ke bawah duli yang dia tuanku raja sendiri. Jadi itu satu benda yang pada saya agak menarik untuk diberi perhatian. Dan semalam Alhamdulillah, kelihatannya bukan orang Perlis saja. Dah orang Perlis tak berapa nak, orang lain lah mari. Ada daripada Kelantan datang, daripada Johor ada. Jadi saya ingat ibu-ibu ayah sekalian kena bagi sokongan dan dorongan kepada mereka yang ada keperluan, yakni golongan yang layak, dan juga ada kehendak untuk belajar agama dengan keadaan ataupun belajar apa saja bidang dalam keadaan yang tidak, bahkan dibayar allowance. Saya terkejut. Dia beri 300 pula sebulan. Saya kata ini kalau saya boleh pusing masa, kalaulah saya lulusan SPM yang masih mencari tempat belajar, saya pasti mari ke sini. Sebab tak menyusahkan mak ayah. Bayar RM10 saja tuan-tuan masa daftar semalam. Allahu Akbar, ajaib sungguh Perlis. Ajaib. Jadi itu satu benda yang perlu dibanggakan pada saya. Jadi saya harap ibu ayah sekalian kempenlah kepada anak cucu ataupun saudara-saudara yang layak dan memerlukan, supaya ramai-ramai ambil peluang. Sayanglah tak ambil peluang itu. Negeri lain tak ada. Negeri Kelantan bayar tuan-tuan. Kolej Universiti Islam kuis itu. Kias. Di Selangor bayar kuis Kolej Universiti Islam Selangor. Semua tempat lain kena bayar 20,000, 30,000 tak kurang untuk diploma, apatah lagi degree. Tiba-tiba kita bagi percuma, dibayar balik pula allowance. Allahu Akbar. Itu satu benda yang luar biasalah pada saya. Baik, tajuk kita pada pagi ini insya-Allah kita akan sentuh tajuknya hadis maudhu' di alam Melayu. Kenapa alam Melayu? Hadis maudhu' tu apa? Kenapa di alam Melayu? Saya ingat ibu ayah sekalian sudah terdedah dengan ramai para penceramah khususnya di Perlis ini yang masyhur dengan sikapnya yang sangat mementingkan sesuatu sumber dalam periwayatan sesuatu nas, khususnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun saya perhatikan ramai daripada kalangan asatizah, ustaz-ustaz kita, guru-guru saya sendiri,
ia banyak bincang tentang hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni maudhu' dan seumpamanya. Tapi ada ruang yang mereka tidak jelaskan kepada masyarakat secara tuntas, iaitu mereka tidak jelaskan. Samahah mufti kita sendiri dalam 20 tahun yang lepas, masa dia mula-mula jadi mufti lagi, dan mula bercakap tentang pentingnya untuk menyemak kembali riwayat-riwayat yang bertebaran di alam Melayu ini, dalam kitab-kitab dan seumpamanya, dalam buku-buku dan seumpamanya. Tapi kebanyakan daripada mereka, disebabkan latar belakang pengajian, mereka belajar di luar negara ataupun dalam negara pun, tapi orientasinya banyak fokus kepada ilmu riwayah dan dirayah tentang hadis dengan melihat disiplin yang disusun oleh ulama-ulama yang kebanyakannya daripada negara Arab ataupun luar pada alam Melayu. Maka saya duk tengok hampir 10 tahun duk perhati tuan-tuan, belasan tahun ini, kebanyakan daripada pakar-pakar hadis kita ini kurang menyentuh tentang ataupun menjelaskan apakah punca yang menyebabkan riwayat-riwayat yang bersabit dengan hadis maudhu' sebagai contoh, dan juga Israiliyat, dan juga fitnah dalam sirah. Itu tajuk kita yang kita jadi kuliah 3 dia, Israiliyat di alam Melayu, hadis maudhu' di alam Melayu, dan juga yang ketiga fitnah sirah di alam Melayu. Ini fokus kuliah saya berasal daripada buku yang saya tulis ini sebenarnya, Israiliyat, hadis maudhu' dan fitnah sirah di alam Melayu. Ini satu kerja yang setengah daripada guru-guru saya kata pelik lah, sebab dia kata benda ni besar, entah cuba nak bahas dalam satu buku yang kecil. Lepas tu pula entah sendiri master tak habis-habis lagi, buku siap dulu. Sebab bila dia mari tu tuan-tuan, bila buka laptop, terpaksa fokus di sini, kita punya master pun terabai sedikit. Jadi kita tak apalah, janji kita boleh khidmat dan juga takut benda tu hilang, dia punya mood tu hilang, kita tulis yang ni dulu. Alhamdulillah. Jadi saya sebutkan tadi, meskipun kita tahu dan kita sudah terdedah yang ni sahih, yang ni dhaif, yang ni kena semak balik, yang ni begini, yang ni begitu, tapi sebahagian besar daripada asatizah kita, guru-guru kita, tidak menjelaskan secara tuntas bagaimanakah punca sebab riwayat-riwayat ini sampai ke alam Melayu. Sebab takkan dia muncul tiba-tiba, mesti ada sebab punca dia. Macam mana dia sampai ke sini? Dia belayar sendiri ke? Dia mari melalui email ke? Zaman tu ada internet, ataupun zaman of course lah, dan semestinya riwayat-riwayat ini bermula daripada negara Arab lah, kemudian berkembang ke Farsi, ke India dan seumpamanya, sebelum sampai ke tanah Melayu kita ni, alam Melayu kita ini. Ini yang menarik untuk kita perhatikan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, antara punca yang menyebabkan saya juga menulis buku ini, antaranya, selain daripada yang saya sebutkan tadi, melihat pada ada gap dalam akademik, kita panggil ada lompong yang perlu diisi bila ramai dah ustaz kita bincang pasal hadis dhaif, maudhu', riwayat Israiliyat apa semua, tapi mereka tidak menjelaskan secara tuntas apakah punca dan sebab riwayat-riwayat ini sampai ke alam Melayu. Maka di situ saya tengok ada peluang untuk saya khidmat, iaitu memberi khidmat untuk tulis satu karya khas menjelaskan perkara tersebut sehingga munculnya karya ini. Perkara yang kedua yang menyebabkan saya tulis buku ini adalah kerana pemerhatian secara peribadi, personal observation. Tuan-tuan, perasan ke tidak, di kalangan orang Melayu kita ni, walaupun bukan semua, tapi sebahagian besar, walaupun dia adalah seorang yang kuat agama, soleh, baik, jaga tutup aurat semua, makan yang halal, menjaga halal haramnya, anak isterinya dia jaga dengan baik apa semua, tapi kadang-kadang apabila melibatkan perkara-perkara mistik, orang yang soleh ni kadang-kadangnya orang yang kuat agama lah, dan orang yang soleh, baik, jaga solat apa semua, tapi bila melibatkan perkara-perkara mistik, kadang-kadang mereka tidak ada masalah untuk menggunakan khidmat bomoh, pawang, dukun, dan percaya pada tangkal mangkal sial majal dan seumpama. Yang mana siapa yang benar-benar faham Quran dan Sunnah, siapa yang benar-benar faham akidatut tauhid, pasti tak mungkin akan terlibat dengan benda-benda begitu. Dan kita tak pernah rasa tok bomoh, pawang, dukun itu melakukan sihir. Kita guna istilahnya ikhtiar ataupun berubat. Nak pergi berubat dengan bomoh sekian-sekian, nak pergi ikhtiar dengan bomoh sekian-sekian.
Kita tak rasa apa yang dia buat itu satu benda yang salah. Sedangkan kita mengaji, kalau kita pergi sungguh, selain daripada ruqyah syar'iyah ataupun perbuatan berubat yang tidak patuh syariah, maka ada kebarangkalian untuk dia mencampur adukkan dengan sihir. Tapi kita tak rasa sihir. Bedah batin apa semua tu kita tak rasa itu sihir. Tapi para pengkaji, ulama menyebutkan itu semua termasuk kategori sihir. Itu yang isunya. Dan sihir pula, kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-Kabair, yang menghimpunkan 76 dosa-dosa besar berdasarkan Quran dan Sunnah. Al-Kabair iaitu sihir adalah dosa besar yang ketiga dalam Islam. Sebab syirku billah wa qatlun nafs, selepas daripada syirik pada Allah dan membunuh manusia, jiwa, maka dosa besar yang ketiga dalam Islam adalah sihir. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, boleh dibunuh orang yang sengaja melakukan sihir dan buat khianat pada orang lain, terbukti dia buat, maka orang macam ni boleh dibunuh oleh ulil amri, oleh pemerintah. Bayangkan tuan-tuan. Tapi kita tak rasa benda tu berat. Sebab apa? Sebab kita rasa bila jumpa bomoh, kita bukan pergi guna ilmu sihir, kita rasa dia sedang guna ilmu dia sendiri. Begitulah lebih kurang. Jadi kita rasa apa masalah jumpa bomoh? Tak ada apa. Ini keliru tuan-tuan. Ini kekeliruan yang besar, sebahagian besar daripada orang Melayu, khususnya daripada pantai timur, negeri saya sendiri. Dia minat sungguh bomoh ni. Dia minat. Dia duduk sembang ada kopi, selain pada politik, bomoh lah kerja. Dia minat. Budaya kita begitu. Kita tak rasa sensitif dan tak rasa benda tu boleh rosakkan akidah. Kita rasa dah, ni ikhtiar. Saya tak percaya pun pada dia. Kita tengok dia pakai tangkal ke apa semua, kita kata tak boleh. Ini bukan orang lain, keluarga sendiri tuan-tuan ya. Kita tengok, taruk tu, kata tak boleh ni. Dia kata, tak, saya tak percaya pun pada tangkal ni, saya percaya pada Allah. Itu alasan dia. Dan benda ni bukan apa pun ikhtiar ya. Kita tak percaya pun. Kalau tak percaya, ya kenapa engkau pakai tu? Tu bendanya keliru. Hebatnya iblis. Hebatnya iblis laknatullahi alaih dalam menyesatkan kita. Bila guna sihir, dan sihir ni dosa besar yang ketiga dalam Islam, sesiapa yang menggunakan sihir, automatically dia akan guna khidmat jin dengan iblis. Confirm. Tanpa jin dan iblis, sihir tak akan mujarab. Matlamat jin dan iblis pula untuk apa? Untuk bawa kita syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ini bendanya tuan-tuan, kita tak perasan. Pernah berlaku bila saya duduk kuliah benda-benda macam ni. Lepas kuliah subuh lah, ada seorang hamba Allah yang saleh, baik, solat subuh tak tinggal jemaah, dia dah pencen, seorang bekas profesor bahkan, orang Kelantan ni. Lepas habis kuliah tu mari jumpa, dia kata, ustaz, saya rasa tak ada masalah kita guna khidmat bomoh. Saya tepuk dahi, biar betul je ya. Saya rasa saya pergi jumpa, saya mengaku saya kerap jumpa bomoh dia tu, ada keperluan saya daripada obat hospital apa semua, saya guna khidmat bomoh. Dan bomoh ni guna jin. Dia mengaku dia guna jin. Saya rasa tak ada masalah sebab jin tu baik. Jin tu baik kan? Jin tu dengar dia punya kata, jadi khadam dia. Jin tu jin Islam. Saya kata tengok bila IC dia tahu Islam ke tidak. Masalah juga. Keliru. Sedangkan Quran sebut ayat yang ke-6 dalam surah Al-Jin, mafhumnya siapa yang guna khidmat jin pasti akan tertipu. Pasti akan tertipu. Dan Allah tak sebut jin Islam ke, jin kafir ke, jin murtad ke, tak, jin munafik ke, tidak. Asalkan guna khidmat jin pasti tertipu. Maka kita berpegang pada kalam Allah berbanding dengan kalam manusia. Di sini kena faham sungguh. Dan jin itu memanglah betul dia jadi khadam. Umur dia panjang, ratus ribu tahun. Setakat dia nak duduk dengan kita 3-4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tak ada masalah bagi dia. Tapi saat kita mati, masa tu dia tunjuk hero dia. Saat kita nazak, masa itulah dia datang usaha untuk mensyirikkan kita daripada Allah Azza wa Jal. Sebab tu orang bela jin susah mati semua. Sebab dia struggle antara hak dan batil yang boleh merosakkan akidah dia. Dia kata, ustaz, bela jin ni mudah. Apa mudahnya? Makan tak banyak. Bela anak-anak makan banyak, dia kata banyak duit habis. Bela jin ni malam Jumaat telur putih, telur kuning tak makan, kolesterol. Itu
Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai riwayat sahih kita boleh jumpa Rasulullah boleh tengok jin. Sebab Rasulullah, Allah Ta'ala buka hijab dia. Rasulullah boleh mengislamkan jin. Rasulullah pernah mengislamkan jin kafir. Bahkan Rasulullah tahu di Madinah ada satu kelompok jin yang tinggal di Madinah itu. Tapi pernah tak kita dengar hanya satu riwayat Rasulullah bila berperang, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang apa dia lagi semua tu, Rasulullah pernah menuruh jin-jin itu menjadi tentera baginda? Pernah ke tidak? Kalau pernah, bagi tahu pada saya daripada mana riwayat itu datang. Pernah dengar Rasulullah guna khidmat jin? Tidak pernah, tuan-tuan. Boleh tak Rasulullah nak guna khidmat jin? Tidak mustahil, sebab Nabi Sulaiman alaihi salam pernah memerintah seluruh makhluk jin, dan Rasulullah boleh tengok jin dan berinteraksi dengan jin. Pernah tak kita jumpa Rasulullah guna khidmat jin untuk apa-apa? Tidak ada. Kalaulah Rasulullah guna khidmat jin, mudah cerita, tuan-tuan. Rasulullah duduk Madinah, Rasulullah suruh jin-jin sekalian, malam ni tugas kamu hari ni pergi ke Mekah, rasuk Abu Jahal, Abu Lahab semua tu, bapak-bapak kepala-kepala yang jahat tu, bagi dia muntah darah semua, pastikan dia masuk Islam semua. Mudah kerja Rasulullah. Tak payah perang Badar, perang Uhud, tak payah perang Khandaq, tak payah. Sampai Rasulullah hampir tercabut nyawanya dalam perang Uhud, terkena panahan daripada musuh masa tu. Tak perlu. Mari pada orang Melayu, tak ada masalah ustaz, jin tu baik. La ilaha illallah. Pelik kita, hairan kita. Macam mana dia boleh ada keyakinan begitu? Bermaksud dia jauh daripada petunjuk Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak faham apa yang Quran suruh. Ya, kita kena percaya pada jin. Ya, kita kena percaya pada sihir. Sihir tu ada. Tapi cara kita percaya berdasarkan Quran dan sunnah tak boleh sama dengan sebagaimana tok nenek moyang kita percaya dulu. Tok nenek moyang kita dulu percaya pada jin iblis, dia pergi minta bantuan dengan kawan tu. Tok nenek moyang, cucu nak lalu, jangan kacau ya. Begitu cara mereka dulu, ketika mana tidak ada penunjuk wahyu. Bila Al-Quran dan hadis mari, sunnah Rasulullah SAW mari, akidah tauhid mari, maka bila lalu tempat-tempat yang dikatakan ada jin, ada gangguan, dan kita memang ada sungguh, kita tak nafi, ada sungguh. Tapi yang Islam aja, kita minta daripada Allah perlindungan. Maka kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum ila akhir. Bila nak tidur kita baca muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan daripada Allah. Kerana i'tiqad kita adalah engkau ni makhluk jin iblis setan, iaitu sihir, kamu tidak boleh buat apa-apa pada saya selagi mana Allah lindungi saya. Itu i'tiqad kita. Bukannya pergi minta tolong dia, tok nenek moyang, cucu nak lalu ya, bukan. Tengok terbalik. Islam suruh percaya adanya perkara itu, tapi Islam tak suruh kita pergi puja minta tolong dengan dia. Apatah lagi buat pulut kuningnya, ayam goleknya, macam-macam dulu-dulu lah, dan seumpamanya. Tapi masalah sebahagian daripada kita masih lagi bawa perkara tersebut. Bila? Ketika mereka diuji oleh Allah untuk sakit. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Cuba tuan-tuan perhatikan. Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Allah menyebutkan aku pasti akan uji kamu, yakni manusia sekalian ni, Allah Taala pasti akan uji. Minal khawf walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Yang pertama Allah uji dengan rasa takut. Dalam setengah terjemahan dia buat kurungan daripada takut kepada peperangan. Tapi sebenarnya takut itu lebih luas lagi. Antara rasa takut ni tuan-tuan, dicabut rasa sejahtera, aman dalam jiwa. Kita duduk rumah kita di Arau ni, ada pagar, kunci semua, tidur malam, tapi tak lena. Sebab apa? Sebab duk fikir, kan pencuri masuk, kan ada perompak masuk, kan begitu, kan begini. Maksudnya banyak fikir, rasa tak tenang jiwa. Itu antara ujian Allah, dia cabut rasa tenang daripada jiwa kita. Hantar anak ke sekolah, kan jadi begini, kan jadi begitu. Hantar anak ke asrama universiti, kan begini, kan begitu. Itu antara ujian daripada Allah dalam keadaan kita zaman moden, tapi jenayah juga makin banyak. Allah cabut rasa tenang dalam jiwa. Itu al-khawf, rasa takut tadi. Selain pada takut peperangan, takut yang lain itulah. Takut antara lain boleh kita fahami sebagai dicabut rasa sejahtera dan aman daripada jiwa kita.
Yang kedua, Allah uji kita dengan apa? Minal khaufi wal ju', rasa lapar ataupun hari ini kita sebut sebagai kebuluran makanan. Alhamdulillah Malaysia tidak pernah berlaku daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah, Sarawak, melainkan ada krisis-krisis tertentu, banjir besar dan seumpama. Tapi kalau di belah negara Islam sebagai contoh di Darfur, di Afrika dan seumpama, teruk krisis makanan mereka. Syria pada hari ini yang menjadi pelarian. Tapi Allah Ta'ala dengan rahmat dia tak uji kita dengan kebuluran makanan. Kelebihan makanan ada, cimanih ramai. Itu pula jadinya, diabetik dan seumpama. Baik, yang ketiga Allah Ta'ala uji kita dengan, Allah Ta'ala pasti akan uji manusia hamba dia dengan, yang pertama apa nama tadi, rasa takut. Yang kedua, kebuluran makanan. Yang ketiga, minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal, berlakunya kekurangan harta. Maksud di sini kalau zaman moden ni bekerja, bina syarikat besar-besar, tiba-tiba bankrupt. Ada harta yang banyak tiba-tiba terbakar, ataupun harta banyak-banyak kongsi bisnes, tiba-tiba kawan tu sailang kita, habis harta dia ambil, tukar nama semua. Itu ujian daripada Allah. Ataupun berlakunya perceraian suami isteri, dituntut hadanah yang begitu tinggi, habis selesai, habis semua. Macam-macam lah kaedah bagaimana Allah akan uji kita yang menyebabkan kehilangan harta daripada kita. Duduk elok-elok dalam bank ada 1 juta, tiba-tiba tinggal RM1. Rupa-rupanya ada orang curi secara online, contoh zaman moden ni kan. Terkejut kita, biar betul ni ada 1 juta tinggal RM1 ni. Kawan tu pun baik jugalah, tinggal RM1. Dia tak ambil semua. Maksudnya berbagai jenis. Dan yang kemudian wa naqsi minal amwal wal anfus, berlakunya kematian. Kekurangan dari sudut nyawa, kematian. Kematian orang tersayang, suami, isteri, mak, ayah, anak-anak, saudara mara, adik-beradik, macam-macam lah. Orang yang tersayang, sahabat anda yang rapat dan seumpama. Itu ujian Allah kepada kita. Dan akhir sekali, wal anfus wath thamarat, dan berlakunya kekurangan dari sudut tanaman-tanaman. Yakni usaha untuk bercucuk tanam melahirkan sumber makanan dan sumber ekonomi tak jadi. Itu juga ujian daripada Allah. Bahkan saya tanya guru saya, orang Perlis juga, Dr. Azrul Azlan, dia bahasa Arab lah, antara pakar bahasa Arab. Dan boleh tak kita kiaskan al-thamarat tadi sebagai ketidakstabilan ekonomi dalam kaedah semasa ni? Bila ekonomi tak stabil, menyebabkan apa dia? Menyebabkan ramai orang dibuang kerja, menyebabkan ramai orang kebeluran, apa semua kita begini, susah hidup dan seumpamanya. Dia kata boleh lah, secara umumnya boleh. Maka tuan-tuan, 5 perkara ini bila Allah Ta'ala uji, manusia nak selesaikan masalah. Ketika kita sudah ada agama, Allah Ta'ala ajar apa dia? Wabashiris sabirin, maka bagilah khabar gembira pada mereka yang sabar. Tapi bagi orang yang tidak ada agama dulu, macam mana mereka nak interaksi dengan perkara ini? Dia tidak ada wabashiris sabirin. Jadi bila Allah Ta'ala uji perkara-perkara ini tuan-tuan, orang dulu sebelum ada Islam, sebelum zaman Hindu Buddha, dia percaya pada konsep apa dia? Adanya semangat. Adanya semangat. Apa dia semangat ni? Nama klasik bagi semangat ini adalah mambang. Tahu mambang? Tak tahu mambang ni teruk betul lah. Hai mambang tanah, mambang air, mambang angin, mambang api. Mambang berasal dari gunung Simambang. Berdampinglah denganku wahai Simambang. Pendekar Mustar punya apa nama? Jampi ajar kepada pendekar Bujalapuk, Ramli, Sudin dan Aziz. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Baik. Rupanya mambang yang ada sungguh. Kita duk ingat dia melawak ataupun dia reka. Rupanya konsep mambang ni ada sungguh. Sebelum agama sampai di alam Melayu, orang tua-tua dulu, orang Melayu zaman tu memang percaya pada mambang. Maksud mambang di sini semangat. Pokok ada semangat, ada mambang dia. Gunung ada mambang dia. Sungai ada mambang dia. Yang mana mambang-mambang ini perlu kita jangan bagi dia marah. Kalau dia marah, ayat tu yang jadi banjir, ayat tu yang jadi gempa bumi, ayat tu yang jadi macam-macam balak bencana tu. Itu kepercayaan orang zaman dulu, tok nenek moyang kita sebelum ada agama. Bila mari Hindu Buddha beza sikit, bila mari Buddha beza sikit, bila mari Islam lagilah beza. Islam ajar kita qada dan qadar, ketetapan Allah Azza wa Jal, baik atau buruk, khairihi wa syarrih, dua-dua mari daripada Allah.
Dan kita mesti berusaha untuk keluar daripada musibah tersebut. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan kemudian kita kena redha dengan apa yang Allah tetapkan dan yakin sangka baik kita itulah yang terbaik daripada Allah. Itu yang Islam ajar. Tapi sebahagian besar orang kita setelah Islam 1000 tahun lebih datang ke alam Melayu, dia terima Islam, solat, puasa, zakat, haji dia buat semua, tapi yang tok nenek moyang dulu tu sikit sebanyak dia tak tinggal habis. Maka bila dia uji dengan sakit, pertamanya dia pergi hospital. Ni hospital tak ada masalah, dia pun guna ubat. Contohlah, na'udzubillah min dzalik, orang diuji dengan kanser lah kita kata, maka dia akan pergi diagnose di hospital. Dia akan scan, dia akan apa dia panggil kemoterapi. Tak ada masalah, dia makan ubat, dia apa semua di hospital. Balik di rumah, dia pun pergi jumpa ustaz di masjid surau, minta buat solat hajat kalau di luar Perlis minta buat solat hajat, minta buat air Yasin, minta buat air baca Quran 30 juzuk. Panggil lah apa nama budak-budak tahfiz ni untuk baca Quran apa semua begitu begini. Nah, apa dia buat juga? Dia bagilah sedekah apa semua, bagi jamu orang makan apa semua, sebab niatnya supaya Allah bagi kesembuhan tadi. Yang ketiga, ni yang paling teruk sekali, ataupun yang paling istimewa sekali. Selain dia guna hospital tadi, selain daripada dia guna yang kata solat hajat apa semua tadi, usaha dari sudut agama tadi, dan dia akan juga pergi kepada yang ketiga, rawatan alternatif. Bawah rawatan alternatif ni lah macam-macam benda. Dia akan jumpa tok bomo, pawan dukun, yang mana dia sendiri pun confused. Betul ke tidak rawatan-rawatan ini adalah patuh syariah? Sebab tu kita ada terma dipanggil syariah compliant ataupun patuh syariah. Dan kita ada ruqyah syar'iyah, yang mana memang ada asasnya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, bukan tak ada. Cuma sekarang disebabkan bercampur aduk. Yang ruqyah syar'iyah bercampur dengan kearifan lokal orang Melayu dulu hebat. Orang Melayu ni hebat dari sudut herba, dia panggil herbalist. Dan juga dia hebat dari sudut fisio, mengurut apa semua ni, betul. Dan asas siapa yang berubat guna herba apa semua tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi bila nak berubat guna herba tadi, kena puja dulu roh tok nenek moyang, puja roh sekian-sekian mari. Itu jadi masalah. Bila nak mengurut tak ada masalah, mengurutlah. Tapi bila nak mengurut, Syekh Qadir Jilani puja panggil roh sekian-sekian, puja jin sekian-sekian mari, itu yang jadi masalah tu. Ada pemurut tu tak ada masalah. Jadi nak katanya bercampur aduk dah, bercampur aduk sangat. Dulu-dulu kita pergi rumah tok bomo pawan dukun, kita tahu itu tok bomo pawan dukun. Dengan tengkorak dia, dengan dia pun tak pakai bajunya, apa semua, maka kita cam ni tok bomo. Hari ni tok bomo dia dah advance. Dia advance. Kita pergi rumah dia, kita tengok terkejut. Tertukar dengan ustaz. Dia punya experience itu, cara dia bawa diri itu. Tapi bila kita dengar cara dia merawat, baca bismillah, baca Fatihah pun tak betul tuan-tuan. Suruh, lepas tu dia bagi syarat-syarat yang pelik-pelik pada kita. Ni kalau boleh, kalau nak mujarab ilmu saya ni, jangan solat lah, boleh seminggu, contoh. Takkan kita boleh terima. Tapi bagi orang yang jahil, orang yang nak sangat sembuh, tam dia jahil, dia buat ke tidak? Dia buat tuan-tuan. Pernah berlaku seorang perawat ruqyah syariah daripada Singapura berdebat. Dia sebut ada orang yang guna juga kaedah rawatan pelik-pelik ni. Dia suruh seorang syekh kepada aliran tertentu, maka dia suruh anak murid dia ni buat apa? Makan abu mayat orang bukan Islam, sebagai salah satu syarat untuk merawat tadi. Tengok tu tuan-tuan. Buat ke tidak? Kemungkinan buat. Sebab apa? Sebab nak sembuh. Desperately nak sembuh. Nak sembuh sangat-sangat. Maka kata guru saya di UM ni, Dr. Ahmad Faisal Abdul Hamid, dia kata orang Melayu ni jenis lebar jala. Dia tebar jala. Bila dia sakit Allah Ta'ala uji, dia tebar jala. Yang hospital pun dia pergi, yang guna sembahyang hajat apa semua pun dia buat, dan yang mengarut ni pun dia pergi juga. Sebab apa? Tengok-tengoklah yang mana mujarab. Pernah jumpa tak yang macam ni tuan-tuan? Ada lah, sekeliling kita ni ada. Na'udzubillah kita termasuk orang macam ni. Kerana orang begini tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, nampak sangat dia tak faham asas akidah Islam. Asas akidah Islam.
Bukan akidah perbincangan furu apa semua ni. Asas akidah Islam dia tak jelas lagi. Beriman kepada qada dan qadar itu apa? Apakah itu patuh syariah, ruqyah syar'iyyah? Apa sebenarnya? Bila Allah Ta'ala uji kita dengan sakit-sakit yang pelbagai itu, apa hikmah? Maksudnya benda-benda itulah. Ustaz sedap lah, belum diuji lagi. Kita tak minta, na'udzubillah. Sebab tu kita tidur, kita baca ayatul kursi, kita baca surah Al-Mulk, kita baca ayat-ayat perlindungan. Sebab kita yakin selagi mana kita mohon pada Allah perlindungan dan Allah melindungi kita daripada sebarang bencana yang bersifat begitu, maka golongan itu tak boleh buat apa pada kita. Marilah jin iblis hebat mana pun, tak mungkin mereka boleh untuk buat dajjal pada kita, buat jahat pada kita. Kita kena yakin begitu. Ini tidak. Sebaliknya kita takut pula. Kakak begini. Itu yang jadi sungguh tu. Maka antara persoalan yang menyebabkan saya tulis buku ni antara lain, sebab kita perhatikan masih ramai di kalangan orang kita percaya pada khurafat, tahyul, tangkal mangkal tadi, ataupun sial majal, pantang larang jahiliyah, petua pelik. Petua ni apa? Petua ni petunjuk orang tua-tua. Orang kita bila nak buat satu benda, dia tanya petua. Sepatutnya dia tanya apakah sunnah Rasulullah. Contoh dalam buat akikah anak ataupun tanam, apabila beranak ni, tanam dia punya tambuni apa benda tu, apa dia panggil, wui. Saya pun anak 5 dah, tak ingat. Anak nak masuk 5 dah. Jadi bila uri pula. Apa tadi? Uri lah. Uri boleh. Jadi bila nak tanam tu, dia tanya, apa petua orang tua-tua? Tengok tu. Apa petua? Petuanya nak tanam tu, letaklah pensel. Pokok anak ni jadi pandai. Saya kata baik, letak laptop tu. Letak laptop ke, letak smartphone ke, dah. Maksudnya tak ada asas. Cuma orang tua dulu dia duduk kata kena tanam apa semua tu sebab tak nak bagi binatang kacau apa semua. Tadi dia nak explain benda tu, dia cipta benda-benda yang kemudian jadi satu kepercayaan pula buat sekian lama. Begitu, buat sekian lama jadi satu kepercayaan pula. Sepatutnya dalam masalah yang bersabit dengan sunnah harian, amalan, soalan yang tepat tuan-tuan. Tanyalah ustaz mana-mana pun, tidak sewajarnya kita tanya apakah petua. Contoh dalam bab akikah. Ustaz, apa petua untuk saya ni nak bagi buat akikah ni apa semua? Bila petua ni, kebiasaan ni, sedaplah dia. Ustaz tu jenis suka kambing golek, tuan-tuan. Dia kata sini yang afdalnya kambing golek. Kalau lain pada kambing golek, kurang afdal. Tu dia. Dan syarat utama jemput saya. Sebab dia suka kambing golek. Petua di Perlis akan tak beza dengan petua di Kelantan. Petua di Kelantan akan beza dengan Selangor sebab dia petua, dia berdasarkan orang tua-tua punya amalan. Tapi jika kita tanya ustazah, apa sunnah Nabi dalam masalah dalam masalah akikah ni, maka tak boleh nak claim tu. Dia mesti ada aturan dan sandaran-sandarannya yang jelas. Dia mesti jelas di situ. Kalau tidak, dia akan jadi ni macam-macam. Itu yang bila begitu, orang muda-muda yang kerja tak banyak sangat rezekinya, mungkin kerja biasa-biasa. Saya bagi contoh dua orang yang kerja, kerja walaupun lulusan universiti, kerja susah sekarang. Mungkinlah kedua-dua ni suami isteri kerja di, kita kata Tesco lah. Gajinya 1,500 seorang, dua orang tu 2,000, 3,000 kita kata. Jadi untuk nak keluarkan bila sambut akikah ni, nak habis sampai ribu-ribu ringgit. Ni dalam masalah tahnik. Akikah tu memang kena perhabis duit lah nak beli apa semua tu. Ini masalah tahnik. Tahnik pun disalah anggap mesti ada majlis. Nak kena panggil orang surau masjid, nak kena selawat apa semua. Last kali dia kira-kira, kena habis ni 500 ni. Orang masjid pun jenis lapar-lapar biasanya. Lepas-lepas subuh kalau panggil ni. Jadi menyebabkan apa yang berlaku, sebahagian daripada orang muda ya tak faham kata benda ni sunnah dalam tahnik ni cukup ringkas. Bawa saja baby tu ataupun boleh buat sendiri, ataupun bawa lah baby tu pergi jumpa imam mana-mana, orang soleh yang baik, yang alim tu, mintalah dia cukup, itu saja. Tapi dia faham tak boleh lah, kena buat majlis dulu, kena panggil orang, kena jamu makan. Kalau nasi lemak nanti orang komplain, kena buat nasi kerabu kalau Kelantan lah. Jadi banyak dia punya ini tu menyebabkan ginilah, tak payah buat lah kita.
Maka kesimpulannya dia tak buat satu sunnah yang besar, iaitu tahnik anak dia. Kerana kekeliruan bila nak buat satu sunnah memerlukan dana ataupun memerlukan kos yang besar. Walah, tahnik ni cukup mudah ya. Saya bersamahah mufti wilayah, kalau tuan-tuan perasan hari ni, rajin tengok Facebook dia. Hampir setiap hari ada orang bawa baby ke pejabat dia untuk ditahnik. Semacam almarhum Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Abdul Aziz Nikmat di Kelantan tempoh hari lah, masih dia hidup. Lepas solat subuh, maka orang beratur untuk bagi dia tahnik. Maka itu antara, maksudnya mudah tahnik ni. Tidak perlulah sampai kena buat majlis berendoi. Kalau nak ikut artis tu sampai ada pelamin apa semua, letih tuan-tuan. Ini yang kata mengarut sakan ni. Alah sekali tak payah buatlah tahnik ni. Nyusah, banyak duit. Tak buat satu sunnah yang mudah, yang tidak memerlukan kos pun sebenarnya. Sekadar cari ialah air zam-zam dengan kurma begitu jelah. Tapi kenalah cari orang pandai juga. Kena cara orang tak pandai, dia suap sebiji buah tamar dalam mulut anak kita, pening pula budak tu. Baik, itu dah nak katanya dalam masalah amalan-amalan kena tanya tuan-tuan, apakah sunnah Rasulullah? Itu yang betul. Ni nak pergi haji ni, antara yang soalan yang kena tanya, ustaz, apakah sunnah Rasulullah? Dan para sahabat dan para ulama yang mengajarkannya, cara-cara untuk kita bersedia pergi buat haji ni apa sunnah dia? Bila duduk sana kena banyakkan buat apa? Itu soalan orang yang belajar. Itu soalan orang yang ada kesedaran nak kualiti yang terbaik dalam ibadah dia. Dia akan tanya begitu, apa sunnah Rasulullah? Sebab kalau tanya khilaf ulama, boleh tak boleh, banyaklah benda boleh. Harus, ni harus, banyaklah harus. Harus ni cukup makan. Kalau kita periksa exam ni, dia luluh markah tu 40, 50, gitulah lebih kurang. Sebab harus ni apa dia? Buat pun tak apa, tak buat pun tak ada masalah. Itu ta'rif fiqh secara umumnya. Tapi bila kata sunnah, hukumnya sunat, yang hukumnya sunat, maka kita tahu bila buat confirm dapat pahala. Kalau tinggal tak apa-apa, salah. Kata guru kami Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah, dia kata sepatutnya sunnah ataupun sunat kita mesti faham, buat dapat pahala, kalau tinggal kita rugi. Barulah kita rasa tak boleh tinggal ni sunnah ni, tak boleh tinggal ni solat apa witir, tak boleh tinggal ni wirid selepas solat. Orang mari pilih, dia kata orang pilih tak wirid lepas solat, la haula wala quwwata illa billah. Ni kurang kasih sayang tuan-tuan. Dia tak tahu wirid jahar dengan wirid sir ni kita masih berwirid, cuma kita wirid secara sir, tak ada masalah lah. Di tempat lain dia suka berjamaah, dia suka ramai-ramai, macam mana? Kita suka ataupun kita rasa lebih tepat dengan sunnah Nabi, bukan kita rasa, bahkan tepat dari sudut dalilnya apa semua. Memang sahabat-sahabat dan Rasulullah dan para ulama, termasuk Imam Syafi'i sendiri dan seumpamanya menyebutkan zikir selepas solat yang terbaik adalah yang masing-masing. Melainkan ada keperluan nak ajar, nak mengajar jemaah. Contohnya yang baru masuk Islam, ini dah berpuluh tahun dah solat, nak ajar apa benda lagi? Takkan tak reti astagfirullah lepas solat. Nak kena imam juga bagi ni yang kita kata ada salah faham di situ sedikit. Baik, itu satu. Yang kedua, kita sebut dah tadi, menggunakan orang sebahagian besar orang Melayu suka menggunakan khidmat bomoh, pawan dukun apa semua ni, poyang tukang tilik dan seumpama, melibatkan urusan mistik atas nama berubat dan ikhtiar. Selain daripada itu, sebahagian besar daripada orang Melayu juga masih percaya pada hantu. Hantu ni ada ke tuan-tuan? Ada tak hantu? Kalau betul hantu ni ada, kenapa hantu orang Melayu berbeza dengan hantu orang Cina dengan orang India? Jawab, bagi ada jawapan dia tak? Kenapa hantu orang Malaysia ni, orang Melayu ni tak pernah keluar negara? Pergi Indonesia tak ada hantu kita. Dia ada hantu dia kuntilanak, jusang bolong, mak lampir. Mak lampir tak ada tempat kita. Bila pergi Thailand, dia ada hantu dia, nang nak. Bila pergi belah-belah negara UK apa semua, dia ada hantu dia sendiri, werewolfnya, dia ada Dracula, dia ada apa ni. Kenapa begitu? Adakah hantu kita ni tak ada pasport ke mana tuan-tuan? Rupa-rupanya hantu ni jin iblis lah belaka. Kita duk bagi nama hantu tu. Boleh buat komus hantu orang Melayu ni. Hantu raya, plesik, toyo, apa lagi? Boleh buat komus. Boleh buat komus tu. Ramanya hantu. Percayanya orang Melayu pada hantu. Bahkan setengahnya beria-ia
menyatakan mereka boleh tengok hantu. Saya berpegang dulu hantu tidak boleh dilihat. Secara peribadi, walaupun ramai orang cerita hantu boleh dilihat, tapi satu masa dulu saya pegang hantu tidak boleh dilihat. Sebab saya tanyalah, ada orang beritahu dia boleh tengok pocong lah apa semua. Kita tanyalah, pocong versi mana? Pocong versi Melayu ke pocong versi Cina? Cuba awak describe sikit pada kita. Sebab kemungkinan iblis jin itulah yang halusinasikan dia jadi khayal apa semua, tu satu. Tapi rupa-rupanya ada hadis riwayat Imam Muslim. Memang betul tuan-tuan, ada penjelasan dia, dan ada kebarangkalian untuk orang-orang tertentu yang lemah semangat apa semua ni, untuk tengok makhluk halus yang menjelma di alam kita. Dan saya tukar pandangan lah, sebab ada hadis nas yang sahih, iaitu apa dia? Rasulullah kata la ghaula. Orang Arab dulu ni dia ada pegangan bahawa bila kita mengembara di tengah padang pasir, maka hantu ni boleh mengelabui mata dan menyebabkan mereka jadi tersesat. Maka kita teringatlah orang yang sesat dalam hutan tu, yang kena sorok oleh bunian apa semua tu. Benarkah begitu? Ada kemungkinan, iaitu jin ataupun iblis yang disebutkan boleh buat macam tu. Rasulullah kata la ghaula, tidak ada hantu. Cuma Rasulullah jelas sebutkan dalam hadis tu, tidak ada hantu. Hantu ni tiada. Yang kita percaya ada adalah jin iblis. Bahkan iblis itu sendiri adalah daripada bangsa jin. Jadi jin ni yang boleh menjelma di alam kita, yang datang buat macam-macam kepada setengah-setengah orang yang dia rasa boleh buat, dan guna khidmat, dia berpakat dengan bomoh, pawan dukun apa semua yang sihir tadi, adalah ahli sihir daripada kalangan jin. Rasulullah menyebutkan satu istilah yang para ulama kata itu bermaksud jin ni pun ada ahli sihir dia. Macam kita ada ahli sihir untuk bomoh pawan dukun kita, maka jin pun ada untuk bomoh pawan dukun dia. Yang mana jin-jin ini memang boleh dengan ilmu yang dia ada, ilmu jahat yang dia ada, masuk ke alam kita, buat jahat dan juga ganggu orang-orang tertentu. Ada sungguh tuan-tuan. Jadi saya tarik balik, memang betul lah setengah orang boleh tengok, tapi orang tu mestilah orang yang mungkin lemah semangat, orang yang mungkin tak cukup dia punya dari sudut persediaan. Wallahu alam, dan seumpamanya begitu. Jadi ada sungguh, sebab riwayat Muslim ada beberapa riwayat tentang perkara itu tuan-tuan. Baik. Jadi hantu ni ada ke tidak? Kita bagi nama hantu, hakikatnya dia adalah jin iblis belaka. Begitu, kena faham gitu. Sebab tu bila anak-anak main waktu maghrib dulu, kita ni, sebab kita ni membesar dengan hantu lah, hantu. Jadi payah nak buang pemikiran hantu tu. Jadi kena tukar. Bila anak-anak cucu main maghrib, masuk setan iblis banyak tu, tu baru betul. Ni masuk maghrib ni hantu-hantu banyak, hantu. Budak tu membesar dengan hantu. Sampai tua duk hantu situ. Sepatutnya masuk ni banyak iblis setan kat luar tu. Nanti dia ganggu kamu. Dah betul pun ada larangan pada hadis untuk pada waktu maghrib, kerana setan iblis aktif pada waktu itu, ya. Makanya ibu-ibu sekalian di atas tu, ada tak hantu ni? Ada setengahnya suka tengok cerita hantu. Dan kepercayaan roh hantu ni bukan daripada agama Islam tuan-tuan, ya. Dia daripada agama Buddha. Kalau tuan-tuan rajin baca sikit, rajin berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang agama Buddha, Tionghoa apa semua tu, mereka ni percaya roh ni ada fungsi. Roh dia panggil karma ataupun reincarnation, kelahiran semula. Maka roh orang mati dalam Buddha, kalau dia mati sebagai husnul khatimah, mati baik di kalangan di sudut agama dia, maka dia akan dilahirkan semula jadi binatang-binatang yang baik, binatang-binatang yang bermanfaat, jadi burung, jadi kuda begitu. Tapi kalau dia mati su'ul khatimah, sama ada roh ni tak tenang dan dia jadi hantu, dia kacau orang balik, ataupun dia lahir semula pun dia jadi binatang-binatang yang tak baik, binatang-binatang yang tidak manfaat gitu. Bahkan agama Buddha ni percaya pada hantu panjang, hantu pendek apa semua. Sebab itulah negara yang paling banyak hantu ni, negara mana? Negara yang paling banyak cerita hantu, filem cerita hantu, negara mana? Thailand tuan-tuan. Thailand, Korea, Jepun, ni negara-negara asas agamanya macam Buddha. Dia percaya roh tu. Sebab tu dalam Islam tidak ada konsep roh balik pada malam Jumaat tengok anak cucu buat apa, tidak ada. Roh tak keluar daripada alam barzakh. Dalam Islam jelas tidak ada konsep tersebut. Orang tua-tua dulu dia kata, opah dia kata, nenek dia kata,
Tinggallah sikit nasi kat dapur tu. Takut-takut nanti tok kamu balik malam ni. Tengok esok nasi tak ada sungguh. Aku dah cakap balik semalam. Cucu dia yang makan tu senyap, ya aku yang makan semalam. Ada kepercayaan itu. Ramadan tempoh hari, berapa ramai lagi orang kita yang percaya bila riwayat sahih, bila neraka syurga dibuka, neraka itu ditutup pintunya, dibuka, direhatkan daripada hukuman kepada ahli neraka, riwayat sahih. Tapi mereka percaya ruh-ruh itu keluar ke alam bumi. Tanazzalul malaikatu war-ruh, maka turunlah malaikat dengan ruh-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh, maka turunlah malaikat dengan ruh. Ruh di situ adalah Ruhul Kudus, yakni Ruhul Amin, iaitu Jibril alaihi salam. Bukannya ruh tok nenek moyang kita yang sudah mati. Ni kata kena tengok tafsir pula tu ngaji. Tapi dia kata inilah bukti yang ruh keluar pada malam Lailatul Qadar untuk balik ke rumah masing-masing, tengok cucu-cucu ni, anak cucu tengah buat apa. Kalau tengah beribadah, sukalah dia. Kalau tengah tengok TV, tengok bola, APF apa semua tu, letih, sedihlah dia. Begitu. Bukan bermaksud kita tak suruh buat ibadah, tapi konsep itu kena betul. Tak boleh ada keyakinan yang salah berkaitan isu akidah. Maka roh tidak pernah keluar daripada alam barzakh, termasuk roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat kita kepada Rasulullah, malaikatlah yang bawa pergi, mentunjuk ataupun pergi bawa kepada Rasulullah di alam barzakh, ataupun yang lebih tepat Rasulullah berada di Illiyin, tempat yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari ini. Itu i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Baik, cukup cerita hantu. Cerita hantu ni tak habislah. Yang seterusnya, sebahagian besar orang kita juga percaya kepada kelebihan tokoh-tokoh tertentu atas nama karamah, sehingga kan kubur-kuburnya juga diangkat ada karamah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak kira ada karamah ni, kubur yang paling karamahnya kubur Rasulullah lah. Pernah tak kita dengar mana-mana riwayat ketika Rasulullah mula-mula wafat dulu, yang mana kuburnya dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, ummuna, mak kita semua, ummul mukminin. Ada sahabat-sahabat bila pening kepala ke, bila ada hajat ke, nak pergi bisnes mana-mana, pergi rumah Aisyah, ya ummul mukminin, izinkan kami masuk jumpa Rasulullah sekejap. Ni masa Rasulullah wafat ni. Kemudian pergi duduk di kubur Rasulullah, baca doa lah apa, beratik lah apa semua itu gini, maka minta hajat, ya Rasulullah, dengan berkat kuburmu ya Rasulullah, sambil minta bisnes kami ni berjadilah. Ada tuan-tuan dengar cerita-cerita macam tu? Tidak ada. Walhaq kubur Rasulullah ketika itu dalam bilik Aisyah, di tepi saja Masjidin Nabawi, dan tidak ada pelindungan ataupun pagar macam hari ni apa. Hampir tidak ada riwayat sahabat-sahabat yang mari ziarah kubur Rasulullah untuk minta macam-macam. Kalau kita kira begitu mudah ketika mana krisis antara Muawiyah, Ali dengan Aisyah, baik ramai-ramai duduk di kubur Rasulullah. Pergi duduk di kubur Rasulullah, ya Rasulullah, keluarlah sekejap, selesai masalah kami ni, banyak lagi masalah tak selesai ni. Kan senang cerita tu. Adakah kita pernah dengar riwayat begitu? Tidak ada. Bermaksud sahabat-sahabat faham Rasulullah yang sudah wafat, tidak ada lagi peranannya kuburnya itu. Tidak ada peranan. Adapun ziarah untuk ingat, dia panggil zikrayat, untuk kenang-kenangan, ataupun ziarah untuk mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, ataupun untuk bagi salam assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin innahum bihi insyaallah bihi laikun, itu tak ada masalah lah. Tapi untuk minta-minta dengan berkat kamu Syekh gini, itu masalahnya. Tapi budaya itu sikit sebanyak cuba dibawa sekarang di tanah Melayu kita ini. Indonesia sangat teruk dengan perkara itu. Tapi dia cuba dibawa budaya itu ke alam kita ni. Baik tuan-tuan, dah banyak lagi lah cerita-cerita begitu. Balik pada cerita asal kita, bagaimanakah hadis maudhu', hadis palsu ni sampai ke alam Melayu. Satu benda yang saya dapat bila saya belajar 10 tahun dulu di Akademi Pengajian Islam di Universiti Malaya, guru saya Fadilatul Syekh Profesor Madya Dr. Fauzi Rahman ketika itu, ya. Saya ingat dia pun pernah datang Perlis. Dan dia ni antara orang yang terawal dalam bidang hadis daripada negara Arab, yang kemudian bila balik sambung PhD ditugaskan untuk mentakhrij dan mentahqiq, iaitu menyemak kembali kitab-kitab Jawi Melayu. Dan antara yang dia buat semakan adalah karya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, seorang tokoh yang hebat besar
wara ini tak boleh nafi tuan-tuan. Sumbangan ulama-ulama Melayu Islam kita terhadap perkembangan ilmu dan Islam di alam Melayu rantau ini tidak boleh dinafikan. Kita kena adil. Kita kena adil. Apatah lagi orang yang dalam bidang akademik, dia kena adil. Sumbangan kena sebut itu sumbangan, cuma ada sedikit sebanyak kekurangan dia, maka kita kena sebut dengan beradab lah, gitu ya. Namun disebabkan tradisi penulisan ilmu di alam Melayu daripada semenjak Islam mula-mula datang lagi, tradisi periwayatan kisah-kisah Nabi dan Rasul menyebabkan banyak Israiliyat. Tradisi periwayatan sirah ataupun sejarah menyebabkan banyak fitnah sirah, iaitu benda-benda yang merosakkan imej Rasulullah dan para sahabat. Dan semalam kita bincang fitnah sirah di alam Melayu. Tuan-tuan besar-besar perlih ni, saya minta tolong tuan-tuan cari seorang hamba Allah nama Muawiyah. Ada ke tidak? Boleh cek dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Ada tak di perlih kita ni orang nama Muawiyah? Ataupun boleh cek seluruh Malaysia. Saya jumpa seorang saja yang nama Muawiyah ni. Sebab apa? Sebab ayah dia tu adalah penentang utama Syiah di Malaysia ini, dan juga ayah dia itu adalah tokoh yang sangat-sangat fokus pada pengajian hadis. Dia letak nama anak dia Muawiyah, dan dia antara tokoh yang terawal membuat kritikan dan juga penjelasan tentang banyaknya fakta-fakta sirah kita berkaitan sahabat dan Rasulullah yang telah diseleweng buat sekian lama. Orang tersebut adalah Maulana Muhammad Asri Yusuf daripada Kelantan. Dia lah ada nama anak bangsa dia Muawiyah, satu-satunya yang saya pernah jumpa. Sebab apa Muawiyah jadi macam tu? Sebab riwayat tentang Muawiyah yang sampai ke alam Melayu, Muawiyah ni jahat. Muawiyah ni perampas tahta pemerintahan daripada Ahlul Bait. Muawiyah ni anak dia iaitu Yazid adalah pembunuh Husain bin Ali bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah dakwaan-dakwaan tersebut, tuan-tuan? Kita tak pernah tanya. Benarkah cucu Rasulullah hanya dua orang saja, Hasan dan Husain? Bagaimana anak Uthman dengan isteri-isteri dia? Isteri dia Ruqayyah ataupun Ummi Kulthum? Ada lagi. Benarkah cucu Rasulullah hanya Hasan dan Husain? Adakah tak ada cucu-cucu yang lain? Ini persoalan-persoalan yang banyak kita keliru sebab maklumat yang sampai pada kita terima begitu sahaja. Ada banyak lagi tuan-tuan benda-benda begitu. Dalam masalah hadis maudhu', terbukti bila saya duduk mengaji dengan Dr. Fauzi Rahman, dan kemudian bila dia buat semakan kepada kitab-kitab Jawi Melayu ini, karya Syekh Fatani, banyak manfaat dia tuan-tuan. Jangan kata tak ada manfaat lah, so kita tak setuju. Tapi di sebalik manfaat yang banyak itu, adalah sedikit kekurangan dari sudut penggunaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tradisi penulisan ilmu di alam Melayu tidak menitik beratkan sumber ataupun dia panggil takhrijul hadis, menyatakan sumber asal hadis itu daripada mana. Tuan-tuan baca kitab Jawi lama kan, bila masuk man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dia pun buat kurungan al-hadis. Dia tak nyatakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa. Itu kaedah penulisan dulu. Tak bolehlah kita salahkan ulama dulu, sebab memang itu gaya zaman itu. Maka tugas kita zaman moden ini, pengkaji-pengkaji dan ustaz-ustaz kita, ilmuwan-ilmuwan semasa, bila nak mengajar balik kitab-kitab Jawi ini, dia kena ada ilmu tambah, ilmu alat tambah, iaitu ilmu takhrij hadis tadi. Dan itulah yang dibuat oleh guru kami Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah, musyrif bagi pondok Sungai Durian di Kuala Kerai itu. Semenjak dia balik daripada Saudi, dia mengajar di beberapa masjid surau seluruh Malaysia ini, termasuk dulu ada rancangan khas dalam radio IKIM, tajuknya Pondok Warisan. Dia mengajar kitab Muniyatul Musalli Syekh Fatani, kitab salat. Dia mengajar kitab Penawar bagi hati Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Dia mengajar kitab Anak Kunci Syurga. Ini kitab-kitab masyhur yang digunakan di pondok-pondok dan pengajian secara umumnya. Tapi disebabkan dia alim, dia ada satu ilmu khas, iaitu tahqiq kitab. Tahqiq ni maksud buat semakan semula lagi. Bukanlah menidakkan ilmu ulama karya asal itu, tapi dalam masalah-masalah tertentu dia bagi nilai tambah. Dan budaya ini di negara-negara Arab biasa. Cuma bila mari Malaysia ni dia jadi pelik sikit, sebab kita lambat sangat ilmu hadis sampai, tuan-tuan. Ilmu hadis ni berkembang di alam Melayu lambat. Sampai saat saya sedang ceramah ini, tidak ada terjemahan lengkap Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Ibni Majah, An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi. Bahkan Kutubut Tis'ah, 9 kitab utama,
Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, tidak ada terjemahan lengkap dalam bahasa Melayu tulisan Jawi. Maka kita sedarlah bahawa ilmu hadis memang sangat belakang baru sampai. Dan yang betul-betul duk cakap ilmu hadis sungguh-sungguh ni 10-20 tahun ni baru. Jadi dengan Islam hampir 1000 tahun, ilmu hadis baru hanya 20 tahun. Saya ingat 800 tahun lagi pula lah boleh settle belakang. Nampak tak dia punya sebab itu? Mengapa kita jadi payah nak terima pada peringkat awal bila muncul ustaz-ustaz kita yang belajar luar negara, mula balik cerita, ni sahih, ni tak sahih. Ni tak boleh terima, ni tak betul. Kita kata, dah berpuluh tahun dah cerita ni. Ada dalam kitab, kita kata. Kitab Jawi ya. Takkan tak betul. Satu lagi persepsinya, zaman tu, apabila sebut saja kita, tengok saja tulisan Jawi, zaman tu ramai orang tak erti baca. Jadi bila dia tengok tulisan Jawi, dia sangka itu ada kaitan dengan Quran Maka surat khabar pun dia tak bagi, baca dalam tandas, tempat-tempat kotor, buat lapik apa semua dia tak bagi. Sebab dia kata tu huruf Quran. Baguslah. Tapi dia tak sedar zaman tu tuan-tuan, 1900 awal abad 20 ni, novel-novel lucah pun guna tulisan Jawi. Novel lucah guna tulisan Jawi zaman tu tuan-tuan. Jangan duk pelik sangat. Bermaksud kita lebih pentingkan isi intipati itu. Tapi orang kita ni dia bersentimen pada luaran. Bila saja sebut kitab Jawi, maka dia anggap sakral, dia anggap mulia, dia anggap sangat tidak boleh buat. Walhal di sana bila ulama-ulama kita, contoh Dr. Basit, bila dia mengajar kitab Muniyatul Musalli, dia buat takhrijul hadis, bagi nilai tambah. Bila jumpa hadis, dia nyatakan ni hadis sahih, rujukan asalnya daripada mana, nombor berapa. Dan bila jumpa hadis yang lemah, dia akan bagi pilihan hadis yang sama tapi riwayat yang lebih kuat. Tuan-tuan, ini bukan penghinaan, ini nilai tambah. Bila kita baca, kita mengaji kitab tu, Muniyatul Musalli, Penawar Bagi Hati dan juga Anak Kunci Syurga, kita sedang mengaji ilmu dua orang ulama secara serentak. Saya melihat daripada perspektif itu. Maksudnya bila kita mengaji, siap ada nota kakinya. Dan kita dapat ilmu dua orang ulama secara serentak. Ini bukan penghinaan. Kena faham tu. Tapi setengah orang dia kata, tak boleh lah begitu. Tak boleh begitu. Awak nak buat kitab, awak buat kitab sendiri jadi dalam buku Dr. Basit tu, yang asal kalam ulama Syekh Fatani apa semua dia kekalkan. Dalam tulisan Jawi dia kekalkan. Dan dia ada bahagian yang dimodenkan dan ada nota kaki. Itu usaha ulama untuk memberikan pengajaran ataupun untuk merelevankan intipati kitab Jawi untuk orang moden. Orang sekarang mana boleh baca dah Jawi lama ni. Jadi ilmu dalam tu sayang. Jadi dia ubah sikit, bukan ubah, kita bagi nilai tambah supaya dapat ni. Begitulah tuan-tuan. Dan ternyata terbukti dalam kitab-kitab Jawi Melayu, sebahagian besarnya memang banyak hadis-hadis yang bermasalah. Kerana tradisi menyemak sumber hadis itu agak lambat dan agak jauh dan tidak masyhur di alam Melayu. Dia kira mana apa yang keluar daripada kitab tu, bila sebut hadis, hadislah. Dengan ini menyebabkan tuan-tuan, pada satu ketika dulu banyak kajian dibuat tentang perkara itu. Saya cuba baca ya. Dan karya hadis di alam Melayu ni tak banyak. Karya hadis tak banyak dalam bahasa Melayu tulisan Jawi. Antara yang dikesan lebih kurang sekitar 1700 Masihi adalah oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ni pun orang Gujarat, India, bukan orang Melayu. Dia daripada India, mari duduk di sini. Baik. Dan kemudian adalah beberapa karya, tapi tak banyak. Ada Syekh Abdul Rauf Mansuri, ada. Kemudian ada Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada Syekh Muhammad Mahfuz Al-Tarmasi. Ada Syekh Ahmad Surkati, ni dah moden sikit, 1900 dan ke atas. Ada Hasan Bandung, ni tokoh reformasi juga. Ada Profesor Dr. Tiungku Muhammad Hasbi Siddiqi, ni keturunan Abu Bakar As-Siddiq daripada Aceh Darussalam. Ni semua kaum muda belakang, majoritinya. Kesedaran untuk ilmu hadis ni berkembang ketika mana era kaum muda barulah nampak ada rancak sikit. Sebelumnya tidak. Kerana ulama-ulama alam Melayu kita dulu lebih fokus kepada apa dia? 3 bidang. Bidang akidah, Asy'ariyah Maturidi sifat 20, bidang fiqh fiqh Syafi'i, Syafi'iyah Fataniyah, dan bidang yang ketiga dalam tasawuf. Inilah paling banyak kitab-kitabnya. Tapi dalam bidang hadis sangat kurang. Maka tak peliklah kita hari ni terkejut
Bila ustaz-ustaz kita balik cerita ni hadis sahih, ni tak sahih, ni hadis maudhu', yang ni hadis palsu, kita terkejut tuan-tuan. Sebab tak biasa. Walhal di negara-negara Arab sangat masyhur pengajian-pengajian begitu. Akhir sekali saya nak tunjuk contoh tuan-tuan. Tokoh-tokoh hadis pun tak ramai. Tapi kita berbangga dengan seorang tokoh yang hebat daripada Perak. Siapa dia? Yang tulis Bahrul Madhi tu. Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Dia tulis ambil masa 16 tahun untuk menyiapkan 22 jilid syarah kepada Mukhtasar Sahih At-Tirmizi. Tu pun tak ada siap, mati dulu. Ni tokoh hebat. Dan dia digelar, ada pensyarah-pensyarah daripada Indonesia gelar dia ni Ibnu Hajar Al-Asqalani bagi Malaysia, bagi tanah Melayu. Ni hebat yang lain-lain tu ada lagi, cuma tak banyak, tidak banyak. Tu pun zaman moden, zaman ulama-ulama turaf hampir tidak ada ilmu hadis. Kitab hadis satu, kitab ilmu hadis, Mustalahul Hadis, kitab tentang Al-Jarh wa Ta'dil, kitab tentang Rijalul Hadis, tidak ada. Jadi memang budaya ilmu hadis sangat jauh daripada perkembangan Islam di alam Melayu. Jadi tak peliklah kita ni, saya sebut sekali lagi, sangat-sangat jauh. Baik, akhir sekali saya nak bagi pada tuan-tuan apa dia senarai orang yang kaji hadis-hadis dalam kitab-kitab Jawi lama yang saya cari, lebih kurang ada berapa ya, tesis master dan PhD. Lebih kurang ada 26 tesis master dan PhD yang sudah dibuat untuk menyemak kitab-kitab Jawi Melayu, menyemak hadis-hadis di dalamnya. Dan menariknya, penemuan lebih kurang sama. Maksudnya hadis yang ada dalam kitab ni akan ada dalam kitab tu, ada dalam kitab tu, akan ada dalam kitab tu. Bermaksud perkembangan ilmu hadis itu sendiri pun terbantut. Sebab dia tak rujuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i sendiri. Dia rujuk kitab-kitab fiqh sama-sama dia, yang mana dalam kitab tu ada kata hadis, maka dia pun nukil sebagai hadis. Itu yang berlaku. Maka kesannya apa dia tuan-tuan? Banyak orang kita salah faham tentang hadis dan juga banyak berpegang pada hadis palsu. Sebagai contoh ya, hadis apa dia? Tentang mati hari Jumaat dan malam Jumaat confirm bebas azab kubur. Ni masyhur orang Melayu. Betul? Kita teringat masih ramai. Dan riwayat ini memang betul ada dalam Jami' Tirmizi. Masalahnya riwayat ini ada sungguh dalam Jami' Tirmizi. Cuma Al-Imam Tirmizi sendiri menyatakan hadis ini tak capai darjat sahih. Sebahagian ustaz kita kata dah ada dalam Jami' Tirmizi, takkanlah tak sahih. Ni tak faham. Ini dia tak faham kaedah susunan, kenapa hanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dinamakan sahih. Itu dia tak faham tuan-tuan. Ilmu hadis, seni hadis itu. Baik, saya cuba baca. Dan ada yang paling teruk sekali saya tengok kesannya adalah hadis tentang waladu zina. Anak zina ni tak masuk syurga. Hatta 7 keturunan anak zina tak masuk syurga. Orang Melayu pegang ni tuan-tuan. Menyebabkan implikasi dia apa dia? Adik saya cikgu di Kuala Lumpur ni, jadi di luar bandar sikit. Bila dia tengok senarai nama anak, budak-budak anak murid dia ni, bila tak ada bin tuan-tuan, automatically dia tahu budak ni budak lahir sebagai tak sah taraf ataupun luar nikah. Nama Melayu lah. Sebab tu perlih dia beza sikit fatwa dia. Kita perlih benarkan binkan dengan ayah biologi dia. Betul ke tidak ni? Ada fatwa keluar kan? Sebab implikasi sosial dia besar tuan-tuan. Budak ni bila membesar lah keadaan guru sendiri pun anak luar nikah, maka persepsi dia budak ni tak ada harapan. Begitu juga orang kampung, bila tengok anak-anak ni, anak-anak tak bersalah yang berzina, mak ayah dia. Kenapa yang anak tu? Rasulullah kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Rasulullah tak kata kullu maulud ba'da nikah yuladu ala fitrah. Tidak. Rasulullah kata kullu maulud, setiap anak yang lahir, yakni dia kafir ke, dia anak orang musyrik ke, dia anak orang Islam ke, dia anak luar nikah ke, bukanlah bermaksud kita nak kata kalau begitu bolehlah berzina, bukan. Tapi realiti anak itu, kullu maulud yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanuhu aw yunassiranuhu aw yumajjisanuhu. Anak itu tak bersalah. Kata Aisyah, siapa pegang hadis yang kata anak zina masuk syurga, ini bertentang dengan ayat Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak menanggung dosa dan pahala orang lain melainkan diri dia sendiri. Anak-anak tidak menanggung dosa mak ayah. Tapi sebahagian besar orang Melayu disebabkan ada hadis tentang waladu zina itu,
berpegang anak zina confirm masuk neraka, bahkan 7 keturunan masuk neraka. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Disebabkan riwayat itu ada dalam kitab hadis. Salah, hadis itu tak mencapai tahap sahih, dikritik oleh para ulama. Imam Bukhari nya apa semua kata tak sahih. Tapi orang Melayu pegang sungguh-sungguh hingga menyebabkan mereka dok anggap anak zina ni tak ada harapan hidup. Dah budak ni membesar dengan dah halang aku tak masuk syurga, jadilah jahat betul. Ni masalah. Alang-alang aku dah, orang dah confirm masuk neraka, biarlah jadi jahat sungguh lah. Yang itu yang tengok tuan-tuan. Kesan daripada kefahaman yang salah terhadap hadis dan juga kesan penyebaran hadis-hadis yang tak mencapai tahap sahih, hadis palsu dan seumpama. Dia melibatkan sosial, dia melibatkan akidah, ibadah kita jadi keliru dan seumpamanya. Yang inilah yang cuba kita jelaskan dalam buku kita ni. Baik, akhir sekali, dah siang dah ni, masing-masing tak sabar nak minum teh tarik dah tu. Sikit lagi dah habis. 2-3 minit lagi. Saya nak tunjukkan beberapa contoh karya-karya tesis master dan PhD yang kita jumpa, yang duk bincang pasal hadis-hadis, kedudukan hadis dalam kitab-kitab Jawi Melayu. Yang pertama yang saya jumpa di sini, Abdul Aziz Awang Kecil pada 2009 dia buat tesis tesis master hadis-hadis dalam Bughiyatul Tullab, karya karangan Syekh Daud Fatani, jilid kedua. Dia kaji hadis dalam kitab Bughiyatul Tullab karya Syekh Daud Fatani. Kemudian Abdul Fattah Wan Siddiq pada 2010 dia kaji hadis-hadis berkenaan dengan tasawuf dalam kitab-kitab Jawi, takhrij dan analisis. Ni Dr. Falsafah punya tesis. Kemudian yang ketiga, Abdul Rahman Abdul Qadir Jilani pada 2010 dia buat kajian takhrijul hadis dalam akidah. Takhrij ni maksud dia tuan-tuan daripada perkataan kharaja. Kharaja ni keluar. Jadi takhrij maksudnya secara umum mengeluarkan dan menyatakan sumber asal hadis ni daripada mana. Dalam kitab ni nyatakan sumber dia daripada mana. Sebab gaya penulisan kitab Jawi dulu dia tak nyatakan sumber asal daripada mana. Dan yang menariknya tuan-tuan, kadang-kadang jumpa yang dikatakan hadis, tak jumpa pun dalam kitab maudhu'at, hadis-hadis palsu. Kitab hadis palsu pun tak ada hadis dia tu. Jadi hadis tu mari daripada mana? Pelik. Semak punya semak kadang-kadang mari daripada kitab Syiah. Contohnya amalan apa dia? Orang tua dulu, amalan bila meninggal dunia baca surah Al-Qadar 7 kali, gempa pada tanah, tanam sekali dengan mayat, maka dikatakan bebas azab kubur. Cari dalam Sahih Bukhari tak ada, Sahih Muslim tidak ada, Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Muwatta, semua tak ada. Cari dalam kitab-kitab hadis palsu yang himpun hadis palsu pun tidak ada. Pelik tuan-tuan, mari daripada mana ni? Semak punya semak, rupa-rupanya ada orang jumpa daripada satu kitab tajuknya Tafsir Nurul Yakin apa benda, rupa-rupanya ada dalam kitab tafsir Syiah tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patutlah tak jumpa dalam kitab Sunni. Dah patutlah pelik sangat pun. Kalau gitu seronoklah. Punyalah jahat masa hidup, merogoh, membunuh. Bila nak mati dia berpesan, aku mati ni hampa bacalah surah Al-Qadar 7 kali, tiup pada tanah, tanam sekali. Dia pun bebas azab kubur. Sedap lah gitu. Nampak tak? Mana boleh begitu? Baik, kita pergi sikit lagi. Kemudiannya Abdul Rahman Abdul Qadir ni dia buat takhrij hadis dalam Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Haji Sa'id bin Ibrahim. Haji Sa'id bin Ibrahim ni bekas mufti Sabah. Kemudian Ahmad Majidi Yusof, kajian takhrijul hadis dan usul tauhid karya Husain Nasir bin Muhammad Tayyib, Tuan Husain Kedah. Ini siapa yang pernah mengaji, ni master di USM. Kemudiannya Amran Nasution, dia buat takhrij hadis kitab Syarah Uqud Al-Lujain fi Bayan Huquqi Zawjain oleh Imam Nawawi Banten, ulama daripada Banten, Indonesia. Endam Mukhlih Hidayat buat takhrijul hadis dalam kitab Nasahihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten. Ini semua kitab Jawi belaka ni. Kemudian Dr. Fauzi Draman, guru kami pada 1997 lagi, dia buat kedudukan hadis dalam kitab Jawi, satu kajian terhadap karya-karya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, tesis PhD dia. Kemudian ada hadis-hadis akidah di dalam kitab-kitab Jawi, tumbuhan kepada kitab Aqidatun Najin. Dah dibuat tuan-tuan, Aqidatun Najin. Kemudian Hilaluddin Abdullah, takhrij hadis dalam kitab Jarhatul Mawhub wa Munabbihatul Qulub karya Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Qadir. Dah banyak lagi lah saya nyatakan dalam buku saya ni, iaitu kajian-kajian yang dibuat untuk menyemak hadis dalam kitab-kitab Jawi Melayu.
Tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni sendiri, insya-Allah saya bawa sikit tu kalau yang berminat untuk baca lebih lanjut, tapi dia akademik sikit lah tuan-tuan ya. Sebab masa nak buat ni kita tengah dalam proses duduk ambil master, jadi gaya menulis tu sedikit sebanyak jadi ilmiah lah, jadi dia berat sikit. Setengah orang dia tak suka, tapi setengah orang dia enjoy, dia kata ni lah bagus, maksudnya bertanggungjawab, menyatakan sumber bukannya sembang, dan maklumat, dan ada analisis, ada benda baru yang dikemukakan, dan pengantarnya oleh Samah Mufti kita sendiri boleh, dan juga oleh ahli majlis fatwa boleh. Saya bagi dia baca, saya bagi dia baca dan minta kata pengantar, dan dia bagi 2 muka surat lebih dia bagi kata pengantar ya. Alhamdulillah, maksudnya secara tidak langsung bukanlah iktiraf kita itu, tapi nak kata dia bagi kredit lah sedikit pada usaha saya yang tidak seberapa itu dalam usaha menulis buku ini. Alhamdulillah. Dan semoga apa yang kita bincang hari ini tuan-tuan boleh manfaat, dan juga saya sambung juga perbincangan itu untuk menjelaskan sebenarnya kedatangan hadis-hadis palsu ke alam Melayu ini datang daripada kaedah penulisan, budaya penulisan ulama-ulama dulu yang sikit sebanyak mereka tidak fokus kepada ilmu riwayah dan dirayah dalam bidang hadis. Itu sahaja. Dan kita pula, sikap kita bukanlah kita menyalahkan ulama tersebut, tak boleh. Jangan tuan-tuan. Dan saya tak pernah jumpa karya orang yang buat kajian tentang karya mereka itu kata disebabkan karya Syekh Daud Fatani ni banyak hadis palsu, maka Syekh Daud Fatani sekarang sedang dibakar dalam api neraka. Tak ada tuan-tuan, kita tak jumpa pun. Tapi dia kata dalam bab ni ada kurang sikit, kita bagi tambah. Dalam bab ni ada kurang sikit, kita bagi tambah. Itulah kaedah ulama, sesama ulama berkhidmat kepada mereka. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak ambil masa sikit, sebab tak tahu dah bila pula boleh mari. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi yang berminat dapatkan buku boleh dapat dengan sahabat saya. Saya sebut hargalah, minta maaf ya. Harganya RM35, tapi untuk masjid ni kita bagi RM30 sahaja. Untuk siapa nak beli untuk letak di masjid apa semua pun saya syorkanlah insya-Allah untuk bacaan umum dan seumpama. Assalamualaikum warahmatullahi